Selamat datang ke channel Jago Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 9 matematik tingkatan 4, di mana kita akan sambung untuk subtopik di bawah peristiwa bersandar dan tak bersandar. Jadi sebenarnya untuk 9.2 ni kita ada 3 subtopik, dan subtopik yang pertama tu sudah bincang dalam bahagian kedua. Jadi untuk bahagian ketiga ni kita akan tumpukan kepada dua subtopik yang lain, iaitu 9.2b dan 9.2c. Jadi untuk 9.2b itu kita kena belajar untuk membuat dan menentukan conjecture tentang rumus keberangkalian peristiwa bergabung ni. Jadi apa yang kita akan belajar untuk bahagian ni sebenarnya adalah menentukan sama ada keberangkalian peristiwa bergabung A dan B itu adalah sama dengan hasil darab keberangkalian A dan keberangkalian B. Dan macam mana kita nak uji itu, kita akan gunakan dua cara. Cara pertama itu adalah senaraikan semua kemungkinan dan carikan keberangkaliannya. Dan cara kedua tu adalah kita carikan keberangkalian untuk setiap peristiwa A dan peristiwa B. Lepas tu kita cuba darab untuk bandingkan jawapan kita dengan cara yang pertama. Jadi mari kita terus ke bahagian seterusnya. Jadi untuk bahagian seterusnya saya akan gunakan uji minda 3 tu, iaitu aktiviti dalam buku teks muka surat 248 dan 249 untuk kita bincangkan bersama macam mana kita nak ujikan rumus keberangkalian peristiwa bergabung ini. Jadi di sini kita perlu nyatakan keberangkalian dengan senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa bergabung di bawah. Jadi sebelum kita selesaikan soalan tu, kita senaraikan dulu kesudahan yang mungkin, iaitu di sini sebenarnya kita ada satu dadu dan kita ada satu siling. Dan apabila kita lambungkan dua-duanya, apakah hasil yang kita dapat? Contohnya apabila kita punya dadu itu dapat 1, kita punya siling tu dia boleh jadi A atau G. A itu untuk angka, G untuk gambar. Jadi di sini saya sinarkan pasangannya dulu. 1 A dan ini adalah 1 G. Lepas tu kalau dapat 2 untuk dadu, kita dapat ni 2A, 2G. Nanti kita akan gunakan kesudahan ni untuk kirakan kita punya keberangkalian juga. Jadi ini 4A, 4G, 5A, 5G. Jadi ini adalah pasangan-pasangan kesudahan yang mungkin. Jadi yang bahagian pertama tu kita akan gunakan senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi nombor 1 ni adalah mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan siling. Jadi di sini mana satu yang dapat genap dalam dadu dan angka dalam siling? Jadi kita carikan genap tu adalah 2, 4, 6. Jadi 2, 4, 6 dengan angka. Jadi di sini kita ambil kemungkinan tu. Nombor 1 tu kita punya kemungkinan adalah 2A, 4A dan 6A. Jadi perhatikan dia memang dapat nombor genap untuk dadu dan lepas tu untuk siling pula dapat angka. Jadi di sini berapa keberangkaliannya? Keberangkalian untuk peristiwa ni adalah berapa luang sampelnya? Berapa peristiwa dalam ruang sampel? Kita dapat ni adalah 6 darab dengan 2 iaitu 12. Jadi di sini kita akan dapat ni keberangkaliannya adalah 3 per 12, iaitu kita permudahkan jadi 1/4. Jadi macam mana kita dapat keberangkalian ni adalah kita kirakan bilangan kesudahan yang mungkin untuk peristiwa bergabung tu. Lepas tu bahagi dengan jumlah kesudahan yang mungkin iaitu 12. Jadi kita permudahkan dapat 1/4. Selepas tu nombor 2 pula kita akan gunakan hukum darab. Hitung hasil darab keberangkalian mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan siling. Jadi di sini saya akan katakan dahulu. Katakan saya punya X tu adalah sama dengan mendapat nombor genap. Lepas tu saya carikan keberangkalian saya dapat nombor genap, iaitu saya punya PX tu. Jadi PX tu adalah maksudnya probability untuk event X atau keberangkalian untuk peristiwa X ni. Maksudnya kalau saya dari dadu ni ada 6 nombor kan. Kalau saya nak dapatkan nombor genap, maksudnya ada 2, 4, 6 iaitu 3/6. Iaitu 1/2 lah. Lepas tu saya akan katakan lagi untuk satu peristiwa iaitu Y. Sama dengan mendapat angka untuk siling.
Jadi siling kita tu hanya ada dua muka saja, iaitu sama ada angka atau gambar. Jadi kalau dapat angka tu maksudnya adalah 1/2. Jadi saya punya keberangkalian tu maksudnya adalah keberangkalian X dan Y tu. Perhatikan kalau saya gunakan darab tu adalah sama dengan 1/2 darab 1/2, iaitu memang saya dapat 1/4. Jadi perhatikan memang nombor ini sama dengan nombor ini. Maksudnya kalau kita tidak senaraikan semua tu, kita guna darab pun boleh juga. Jadi begitulah untuk keadaan pertama. Mari kita uji lagi dengan keadaan yang kedua. Jadi di sini mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan siling. Jadi di sini kita senaraikan dahulu apakah kesudahan yang mungkin untuk dua keadaan ni. Untuk nombor perdana ni anda perlu ingat balik, nombor perdana tu adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan sendiri sahaja. Jadi untuk antara 1 sampai 6 tu adalah 2, 3, 5. Nak dapatkan nombor perdana dan gambar, maksudnya kita perlu ambil 2G, 3G dan 5G. Jadi itu adalah 3 kesudahan yang mungkin. Jadi saya akan senaraikan. Ini adalah 2G, 3G dan 5G. Jadi keberangkalian ni adalah sama dengan berapa? Iaitu sama seperti cara yang untuk keadaan pertama tu, iaitu kita gunakan 3 kerana kita ada 3 kesudahan tu untuk peristiwa bergabung ni. Lepas tu kita bahagi dengan jumlah kesudahan yang mungkin iaitu 12. Jadi di sini sekali lagi kita dapat 1/4. Lepas tu nombor 2 tu kita perlu kirakan hasil darab keberangkalian mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan siling. Jadi sekali lagi saya akan katakan dulu. Katakan contohnya saya letakkan saya ambil J mendapat nombor perdana. Jadi di sini untuk nombor perdana tu kita kirakan berapa bilangan nombor perdana yang kita dapat. Sekali lagi adalah 3 nombor. Jadi di sini keberangkalian untuk J kita atau peristiwa J tu 3/6. Kenapa 6? Sebab dadu tu hanya 6 nombor saja. Jadi di sini kita dapat 1/2. Lepas tu saya kena carikan untuk keberangkalian untuk G, itu gambar. Jadi gambar tu saya gunakan K lah. Mendapat gambar untuk siling. Jadi untuk siling. Jadi keberangkalian untuk K itu adalah sama seperti tadi, iaitu 1/2 juga. Kenapa 1/2? Sebab kita punya siling tu hanya 2 muka, sama ada angka atau gambar saja. Jadi dia 1 bahagi dengan 2 kesudahan yang mungkin. Jadi di sini kita punya keberangkalian kita kalau kita gunakan darab, tengok dapat tidak? Iaitu 1/2 darab 1/2. Jadi memangnya sama. Jadi hasil daripada uji minda ini kita boleh buat satu kesimpulan, iaitu keberangkalian bersilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab keberangkalian A dan B. Maksudnya di sini, sebab tadi kita melibatkan dadu dengan siling. Jadi dadu dan siling itu sebenarnya adalah peristiwa tak bersandar. Maksudnya kalau kita sudah dapat satu nombor di dadu tu, dia tidak akan mempengaruhi apa yang kita dapat untuk siling. Jadi ini adalah peristiwa tak bersandar. Jadi hanya untuk peristiwa tak bersandar saja kita boleh gunakan darabkan keberangkalian A dan B. Jadi anda perlu hati-hati sebab ini hanya boleh guna pakai untuk peristiwa bergabung yang tak bersandar sahaja. Jadi kita akan gunakan bahagian ni iaitu untuk kirakan 9.2C lah. Tapi sebelum kita lihat 9.2C, kita lihat satu contoh untuk bahagian ni iaitu kita nak uji sama ada dia boleh gunakan rumus mendarab ini. Jadi kita lihat contoh ni. Contoh ni sebenarnya saya ambil daripada buku teks sajalah. Jadi kita lihat sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel dengan huruf P, A, M, E, R, A, N. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel nombor 3, 5, 6, 8, 11. Sekeping kad dipilih secara lawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Tentu sahkan konjektur rumus keberangkalian mendapat huruf P dan nombor genap dengan senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi di sini kita perlu gunakan dua cara. Cara pertama tu adalah senaraikan semua kesudahan.
Lepas tu, satu lagi cara adalah kita gunakan hukum darab. Iaitu kita darabkanlah. Tengok dia sama tidak. Jadi kalau kita senarkan semua kesudahan yang mungkin tu. Jadi apakah peristiwa bergabung di sini adalah kita nak dapatkan huruf P dan nombor genap. Jadi hanya kesudahan yang mungkin adalah P dengan 6, P dengan 8. Jadi macam mana kita nak tahu jumlah kesudahan yang mungkin tu, kita gunakan darab lah. Jumlah kesudahan iaitu kita punya jumlah luang sampel tu adalah sama dengan, tengok berapa huruf di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 huruf yang mungkin dan nombor tu ada 5 nombor yang mungkin. Jadi kita dapat ni adalah 35. Jadi kebarangkalian untuk perkara ini adalah kita punya 2 per 35. Jadi macam tu. Jadi untuk hukum darab pula, kita perlu carikan dulu kebarangkalian untuk setiap satu peristiwa dahulu. Lepas tu kita darab dan bandingkan. Jadi di sini apa yang kita perlu buat adalah kita katakan dulu. Contohnya saya katakan X mendapat huruf P. Lepas tu saya carikan kebarangkaliannya. Disebabkan P itu hanya satu, iaitu dia daripada berapa huruf? Daripada 7. Lepas tu saya akan katakan sama Y mendapat nombor genap, iaitu kebarangkaliannya adalah berapa? Berapa nombor genap di situ? Hanya 2 saja. Jadi 2 daripada berapa nombor? 5. Jadi kebarangkalian X bersilang dengan Y. Ini bersilang tu maksudnya adalah intersect lah. Iaitu dia sebenarnya gunakan yang set tu. Nanti akhir bab ni kita akan lihat kita melibatkan set juga. Jadi di sini kita darabkan dua tu, iaitu PX darab dengan PY. Tengok sama tidak. Kita dapat ni adalah 1/7 darab 2/5. Jadi ini memang sama, iaitu 2/35. Jadi kalau kita bandingkan jawapannya, memang kita dapat sama. Jadi ini memang sudah buktikan kita punya rumus tu adalah darab. Kalau kita punya peristiwa bergabung tu adalah peristiwa tak bersandar. Maksudnya peristiwa yang pertama tu tidak akan mempengaruhi peristiwa kedua. Iaitu sama seperti keadaan di sini. Apabila kita ambil satu huruf tu, dia tidak akan mempengaruhi apa nombor yang kita akan ambil untuk cabutan yang kedua tu. Jadi begitu saja untuk bahagian ni. Jadi saya harap semua jangan keliru bahagian ni. Sebenarnya kita nak uji rumus untuk kebarangkalian peristiwa bergabung tu. Jadi untuk rumus ni dia hanya sesuai digunakan untuk peristiwa tak bersandar sahaja. Jadi mari kita sambung dengan bahagian seterusnya. Jadi bahagian seterusnya adalah bahagian terakhir untuk 92 ni, iaitu kita perlu menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan tak bersandar. Jadi di sini anda perlu tahu yang bersandar itu biasanya kita akan lukiskan kita punya gambar raja pokok. Lepas tu kita tuliskan dia punya kebarangkalian untuk peristiwa yang pertama dan lepas tu tuliskan juga kebarangkalian untuk peristiwa kedua. Lepas tu kita carikan kebarangkalian untuk peristiwa bergabung tu. Untuk peristiwa yang tak bersandar pula kita boleh gunakan rumus tu, iaitu gunakan hukum darab tadi. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi sekali lagi contoh ni saya sebenarnya ambil daripada buku teks. Jadi kita bincang bersama. Kotak A dan kotak B masing-masing mempunyai kad berlabel dengan nombor 3579 dan kad berlabel dengan huruf XYZ. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. Jadi apa yang you dapat dari kotak A tu, dia tidak akan mempengaruhi apa yang anda dapat dari kotak B. Jadi ini adalah peristiwa bergabung tak bersandar. Jadi pertama sekali anda perlu tahu apakah jenis peristiwa bergabung ini. Jadi ini tak bersandar, maka kita boleh gunakan hukum darab kita. Jadi kita nak dapatkan kebarangkalian untuk dua peristiwa ni secara berasingan dahulu, iaitu katakan A sama dengan mendapat faktor bagi 9. Jadi faktor bagi 9 tu anda perlu tahu apakah nombor untuk faktor bagi 9, iaitu nombor yang dapat bahagikan 9. Jadi di sini apakah nombor tersebut, iaitu 3 dengan 9 sahaja. Jadi kebarangkalian untuk A itu adalah dua nombor ni daripada 4 tu, iaitu 2/4. Pemudahkan dapat 1/2.
Lepas tu kita dapatkan huruf Z. Jadi B pula, katakan peristiwa B mendapat Z. Jadi mendapat Z tu kita lihat huruf tu memangnya hanya satu Z saja daripada berapa huruf? 3 huruf. Jadi PB kita, kebarangkalian B tu adalah 1/3. Kebarangkalian peristiwa bergabung tu adalah sama dengan PA darab dengan PB. Iaitu 1/2 darab 1/3. Kita dapat ni adalah 1/6. Jadi begitu sahaja untuk bahagian ni. Jadi sebenarnya sangat mudah saja. Kita tentukan adakah peristiwa bergabung ni bersandar atau tak bersandar. Kalau tak bersandar, kita gunakan hukum darab terus. Jadi kita bincangkan satu lagi contoh. Jadi contoh ini pun sama juga daripada buku teks. Sebuah beg mengandungi 8 biji kuli hijau dan sebiji kuli merah. 2 biji kuli dipilih secara rawat dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Warna kuli dicatatkan. Jadi apabila anda nampak keadaan tu adalah tanpa pemulangan, maksudnya selepas cabutan pertama, kebarangkalian untuk cabutan yang kedua tu akan berubah. Jadi maksudnya dia sudah dipengaruhi. Jadi ini adalah peristiwa bergabung bersandar. Jadi kita tak boleh gunakan hukum darab. Sebaliknya kita perlu gunakan gambar raja pokok untuk kita senaraikan kebarangkaliannya supaya anda lebih jelas apa yang akan berlaku. Wakilkan situasi di atas tu dengan gambar raja pokok. Jadi di sini dia sudah minta kita lukiskan satu gambar raja pokok. Jadi ada 2 cabutan. Jadi ada 8 biji kuli hijau dan sebiji kuli merah. Jadi kita dapat ni ada 2 lah kemungkinan lah. Iaitu kita dapat hijau, saya gunakan H lah. Merah ni. Jadi di sini untuk hijau tu kebarangkaliannya adalah berapa biji? 8. Lepas tu sebiji merah jumlahnya adalah 8/9. Yang ini pula adalah 1/9. Okay, selepas tu kita lukiskan untuk cabutan kedua pula. Selepas dapat hijau tu, dia mungkin lagi dapat hijau atau merah. Jadi kalau sudah dapatkan satu hijau, maksudnya sudah kurangkan satu hijau, iaitu dapat 7 daripada jumlah tu 8. Lepas tu yang merah pula, dia akan kekal 1/8. Sebab merah tu anda masih kekal 1 saja. Jadi untuk keadaan kedua tu, anda dapatkan merah. Jadi kalau sudah dapat merah, sebab merah tu hanya 1 saja, maksudnya tak ada lagi merah. Untuk yang kedua tu, dia mesti dapat hijaunya, iaitu 8/8, iaitu 1 lah. Jadi seterusnya kita lihat hitung kebarangkalian, iaitu mendapat guli kedua berwarna merah. Jadi mana satu yang guli kedua berwarna merah adalah bahagian ni. Jadi kita akan darabkan 2 kebarangkalian ni, iaitu kita akan darabkan 8/9 darab dengan 1/8. Jadi kebarangkaliannya akan dapat 1/9 saja sebab kita pemudahkan bahagian ni. Apa yang berbeza untuk bahagian ni dengan bahagian tadi adalah untuk bahagian tadi tu kita boleh kirakan kebarangkalian untuk setiap peristiwa tu secara berasingan, lepas tu kita darabkan kebarangkalian tersebut. Jadi apa beza untuk peristiwa bersandar ini? Anda mesti senaraikan satu persatu supaya kita tahu kebarangkalian untuk setiap kesudahan tu. Contohnya di sini, untuk hijau tu kalau cabutan pertama you dapat 8/9. Untuk yang kedua pula, dia bukan lagi 8/9 tapi jadi 7/8. Jadi anda tak boleh gunakan cara yang tadi. Lepas tu kita lihat pula nombor 2, mendapat kedua-dua biji kuli berwarna hijau. Jadi ini keadaannya adalah ni, iaitu dua-duanya adalah hijau. Jadi 8/9 darab dengan 7/8, iaitu dapat 7/9. Jadi jelas sekali ini adalah peristiwa yang bersandar lah. Jadi anda perlu gunakan gambar raja pokok, senaraikan setiap kebarangkalian. Lepas tu kalau kita nak carikan peristiwa bergabung tu, kita darabkan 2 kebarangkalian tersebut. Jadi cara ini adalah berbeza sikit daripada peristiwa tak bersandar lah. Kalau peristiwa tak bersandar, contohnya saya bagi satu peristiwa tak bersandar lah. Dengan kita tidak letakkan ini, iaitu apabila kita ambil guli itu dipulangkan ke dalam kotak selepas cabutan pertama. Kalaulah kita ambil keadaan tu tukar macam tu, ini akan menjadi peristiwa tak bersandar. Jadi kalau peristiwa tak bersandar tu, sepatutnya anda akan dapat 8/9 darab dengan 8/9. Jadi jawapan anda tu akan dapat 64/81.
iaitu berlainan daripada jawapan yang you dapat tadi untuk nombor 2. Sebab ini adalah keadaan untuk peristiwa bersandar. Jadi bersandar tu anda akan nampak keberangkalian untuk cabutan kedua tu sudah dipengaruhi. Iaitu tidak sama lagi untuk yang pertama kerana satu kuli itu tidak dipulangkan balik. Apabila kuli itu tidak pulang balik ke dalam kotak, kuli itu akan berkurangan, maka dia akan mempengaruhi cabutan yang kedua tu. Jadi anda perlu bezakan antara peristiwa bersandar dengan tak bersandar lah. Dan cara untuk menentukan kebarangkaliannya, iaitu untuk peristiwa tak bersandar tu kita boleh darab terus kita punya kebarangkalian untuk setiap peristiwa tu. Manakala untuk peristiwa tak bersandar tu, saya cadangkan anda mesti lukiskan satu gambar raja pokok supaya anda dapat jelas dengan kebarangkalian setiap peristiwa tu, supaya kita darabkan nombor yang betul. Sebab kebarangkalian peristiwa kedua tu akan dipengaruhi oleh peristiwa pertama. Jadi saya harap semua cuba lagi latihan dan cuba fahamkan bahagian ni. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.